Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني شرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita Allah Ta'ala dapat kita sambung kali terakhir sebelum Ramadan cuti. Maknanya silap-silap ni, kalau rasa tengok jadual ni, mau bulan 5 bersambung. Nak bulan 4, minggu kedua, minggu ketiga. Mau minggu kelima, mau bulan 5 baru sambung balik. Dan kita duduk berhenti dekat fasal baru muka surat 31. Fasal perkara ni panjang, fasal ni. Kalau kita baca fasal ni, kita akan berhenti di tengah jalan. Kemudian sambung nanti sebulan lebih lagi. Jadi saya rasa sesuai kalau kita lompat sikit ke bab puasa, alang-alang puasa lagi sehari dua ni, iaitu kita masuk rasanya surat 70 lah kot. Boleh habis ke tak ni? Boleh kot. Perkara sunat ketika puasa, bulan munasabah sikit lah, muka surat 70. Jadi nanti kita sambung balik nanti bab muka surat 31 nanti. Sekarang munasabahnya lagi 2 hari nak puasa ni, baik kita bincang sebagai puasa, tapi banyak sangat. Kalau awal ni syarat-syarat hukum ni panjang, tak cukup sejam. Kemudian yang kedua ni syarat wajib pun tak cukup. Perkara yang mengharuskan berbuka puasa pun tak cukup. Jadi berhenti tengah jalan. Yang saya rasa agak ringan sikitlah, iaitu fasal pada menyatakan segala sunat puasa. Baik, kalau yang Jawi tu muka surat 18, bawah tu. Kalau yang Rumi tu muka surat 70. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Faslun, ini satu fasal pada menyatakan sunat puasa. Ketahui olehmu, hai talib, wahai penuntut ilmu, bahawasanya adalah sunat puasa itu amat banyak. Apabila kita berpuasa, perkara-perkara sunat yang patut kita lakukan banyak. Yang mana bulan puasa ni bulan kita buat yang sunat-sunat lah. Yang wajib tu bila-bila pun kena buat. Puasa ke tak puasa pun memang kena buat. Bab solat dan sebagainya. Cuma bab yang sunat-sunat ni kena banyakkan pada bulan puasa, kerana puasa ni, bulan Ramadan adalah bulan menggandakan ibadah. Dia bukan bulan menukar ibadah. Maksudnya tinggalkan sebahagian ibadah, buat ibadah lain. Sebab bulan Ramadan, contohnya tinggalkan sembahyang rawatib, qabliyah ba'diyah sebab nak buat tarawih. Bukan. Ramadan adalah bulan menggandakan, dengan maksud yang lama kekal, tambah lagi. Kita kadang-kadang tukar. Tu silap kita. Kita tukar. Yang biasa dok buat kita tak buat. Lepas tu kita buat yang untuk bulan Ramadan. Benda sunat, bukan berdosa pun, tapi silap. Patutnya yang dok buat ni kekalkan, tambah lagi. Itu baru nama menggandakan. Kalau kita perhati, ramai je orang yang tak solat qabliyah dengan ba'dah isyak bulan Ramadan, tapi tarawih solat. Macam pelik tak? Ni dah kenapa? Sepatutnya qabliyah ba'diyah tu buat, lepas tu buat tarawih. Ini tak. Sebab dari sudut pahala besar qabliyah ba'diyah lagi daripada tarawih.
Tarawih ni sebab dah tak ada apa nak buat dah. Semua sembahyang dah dilakukan yang sunat-sunat. Duha dah selesai. Qabliyah ba'diyah tu, yang qabliyah ba'diyah ada 20 berapa? 22 rakaat. Selesai. Duha 8, 10. Kalau ambil maksimum 12 selesai. Semua mana solat tu semua dah selesai dah. Barulah tambah tarawih. Ini qabliyah ba'diyah tak buat tapi buat tarawih. Pelik. Sebab apa pelik? Qabliyah ba'diyah tu lagi besar pahala daripada tarawih. Tarawih ni dah semua buat dah. Apa lagi nak buat kita ni? Tarawih. Sebab bulan Ramadan special ada tarawih. Ini kita tukar. Kita buat tarawih tak buat qabliyah ba'diyah. Ruginya pahala kat situ. Mujurlah benda sunat, tak boleh nak kata sangat pun benda sunat kan. Cuma rugilah, rugi. Bulan menggandakan. Yang sunat-sunat ni kena gandakan. Setengah daripadanya menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan berbuka puasa apabila yakin akan masuk matahari. Masuk matahari tu maghrib lah, jatuh matahari, terbenam matahari. Segerakan berbuka. Jangan buat konon-konon lah, aku kuat, tak apa, tak buka lagi. Jangan. Walaupun seteguk air, buka. Yakin aja, yakin je maghrib, dah masuk maghrib, terus buka dengan segera. 3 perkara yang mesti disegerakan Nabi ajar kita. 3 perkara mesti disegerakan. Yang pertama, kalau buka puasa, kalau dah maghrib, terus buka. Segera. Apa lagi? Kalau anak dara dah sampai waktu yang boleh dikahwinkan, kahwin cepat-cepat. Kalau jenazah, bila dia dah meninggal tu, segerakan untuk ke bumi. Itu antara yang segera. Kalau tetamu datang ke rumah kita, segerakan urusan dia. Contohnya tempat tidur ke apa ke. Jangan buat lambat-lambat. Orang penat musafir ni. Antara 4 perkara yang Nabi suruh, segera. Antara salah satunya termasuk adalah buka puasa. Dan antara ibadah yang selari dengan nafsu. Sesuai dengan nafsu. Biasanya ibadah tak kena dengan nafsu. Nafsu dengan ibadah ni bertentangan sama. Sembahyang, nafsu tak suka. Tapi dia sunat. Ataupun wajib. Biasanya ibadah nafsu tak suka. Zakat, nafsu tak suka. Kalau tak wajib, tak bayar. Apa bukti kalau tak wajib zakat fitrah atau kalau tak wajib, tak bayar? Apa buktinya? Sedekah biasa, tak sedekah pun nak yai. Sebab sunat, cuba wajib. Jadi kita faham kat sini, biasanya ibadah dia tak selari dengan nafsu. Nafsu tak suka. Tapi ada yang selari. Antaranya ni, nafsu suka tak? Buka-buka. Masuk maghrib terus makan laju-laju. Makan cepat-cepat. Buka puasa cepat-cepat. Nafsu suka. Itu antara yang selari dengan nafsu. Tak banyak. Yang ibadah yang selari dengan nafsu ni tak banyak. Antaranya buka puasa lah. Antaranya melambatkan sahur. Itu pun nafsu suka. Lagi kalau boleh ujung-ujung. Suapan terakhir tu, gok azan. Kalau boleh nak gitu. Dengan nafsu kita. Jadi melambatkan sahur adalah salah satu ibadah juga. Yang mana selari pula dengan nafsu. Antaranya kahwin. Kahwin bukan ibadah. Selari juga dengan nafsu. Itu je lah 3-4 perkara je. Kebanyakan yang lain, majoriti ibadah semua tak selari dengan nafsu. Nafsu tak suka. Tapi kena buat juga kalau ianya wajib. Kan? Dari kerana adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiada ia sembahyang melainkan kemudian daripada makan kurma dan minum air. Nabi lepas makan kurma minum air baru sembahyang. Dia bukan kata alah sembahyang maghrib dululah kuat lagi, tak ada. Nabi tetap buka juga. Mempercepatkan buka puasa bila yakin masuk. Yakin aja masuk waktu, segerakan buka, jangan buat lambat-lambat. Walaupun nak azan sekalipun. Nak azan tu ambil sedikit standby air. Dah masuk dah, dia yakin masuk, gok-gok. Nak makan kurma boleh juga, tapi makan masa juga kurma. Makan kurma dengan minum air tu mau 1 minit kot. Sebab nak pelan elok, nanti kan tengah azan tersedap pula. Jadi nanya orang kat rumah. Ya ke? Ada ke orang dengar azan ni lagi? Tapi ada juga. Dengar TV tengok aplikasi dalam telefon. Kadang-kadang dia tak berapa yakin lagi. Terutama orang lama. Dia nak juga dengar kat telinga dia azan masjid tu. Baru dia nak buka. Walaupun TV pun, walaupun radio dah bunyi ya. Jadi minum je lah, minum air, azan. Jangan azan dulu baru minum. Kerana sunat. Dengan buka puasa segera tu sunat. Dan yang tiada yakin akan masuk matahari, masuk matahari tu maghrib lah, tiada sunat baginya menyegerakan berbuka puasa, tetapi haram atasnya berbuka puasa serta syak akan masuk matahari. Dah
dah maghrib ke belum? Dah maghrib. Ya kot, belum kot, ya kot, belum kot, ya kot, belum kot. Ada kok gitu, tak boleh buka. Buka haram, berdosa. Buka puasa. Bukan tak boleh segera kan? Makan pun tak boleh. Tak boleh. Jika dia makan juga, kena tengok hakikat sebenarnya dah maghrib ke belum. Sedangkan masa dia buka puasa tu dia tak tahu, dia tak yakin, bukan tak tahulah, 55, 50-50 syak. Maka kalau kebetulan memang dah masuk, mujur pun dosa tetap berdosa. Sebab buka puasa dalam keadaan tak yakin berdosa pokoknya. Tiba-tiba memang dah masuk, okey, maka puasa dia sah, tapi berdosa. Tapi kalau kebetulan yang masa dia buka tu memang tak masuk lagi, lepas pada tu baru tahu, maka kena qada dan berdosa. Kena qada dan berdosa. Berbeza dengan dia tersalah. Bunyi azan dia gong terus, standby lah kurma. Allahu akbar, Allahu akbar, gong telan terus. Rupanya tak masuk lagi. Kawan dia buat ringtone. Ada orang call, orang buat ni, dia buat lah tu. Dia, alamak, lagi 2 minit. Nah, dia makan tu tak sengaja. Puasanya batal. Sebab dia tersalah waktu. Puasa batal, tapi tak berdosa. Wajib qada. Nampak beza tadi? Yang tadi, masuk ke belum? Makan aje lah. Dah kot. Mana boleh kot, kena yakin. Makan je lah. Dia pun makan. Lepas pada makan tu baru tahu, rupanya lagi 2-3 minit nak masuk waktu. Dia maka dia buka awal lah. Batal puasa, wajib qada, berdosa. Yang tadi tu bunyi azan, makan, silap, bukan sengaja. Makan, batal puasa, wajib qada, tak berdosa. Tu beza dia. Jangan ingat kata tak batal puasa pula sebab tak sengaja makan. Lain. Dia tak sama dengan pergi masuk rumah, tak ingat tengah puasa, buka pita ais, ambil air, gong. Habis satu jap habis minum air. Hausnya. Allah, aku terlupa puasa. Yang tu tak batal. Tak sama dengan tadi. Yang tadi tu dia sedar dia sedang berpuasa. Dia sedar dia sedang buka puasa. Yang salahnya timing dia salah. Yang dia buka pita air tadi, dia tak sedar pun dia sedang berpuasa. Itu yang dipanggil rezeki daripada Allah. Puasa tak batal. Nampak ada beza tu. Nanti kata, aku makan tadi tak sengaja. Aku ingat dah masuk. Dah. Tak sengaja. Tu sengaja namanya. Sengaja dia makan. Dan dia sedar dia sedang membatalkan puasa dia. Cuma timing salah. Jika oleh kerana tak sengaja time dia salah, maka tak berdosa. Batal tu tak batal. Yang tadi bukan timing salah. Dia minum tu, dia bukan niat nak buka puasa. Malah dia tak ingat pun dia sedang berpuasa. Walaupun dia makan 2 pinggan, nambah lagi. Nambah lagi minum air kokok tengah hari tu. Allah, kenyang ni. Ni sampai malam kenyang. Baru teringat hari ni hari pertama Ramadan. Tak batal puasa dia. Nampak? Dia bukan niat nak buka puasa. Dia tak ingat pun dia sedang berpuasa. Yang dia tersalah tadi tu, dia sedang berpuasa, dia ingat. Dan dia sedang buka puasa pun dia sedar. Cuma salah masa, salah time. Kalau ataupun jam ke, mana anak duk main jam kan. Pukul 7.30 dah dia makan. Sedangkan baru pukul 6.30 anak dah main pusing main jam. Maka batal lah puasa. Sebab dia sedar dia sedang berpuasa. Dan dia sedar dia sedang buka puasa. Dan dia sengaja masuk benda tu dalam mulut dia dalam keadaan dia berpuasa. Dia sedar. Maka batal lah. Cuma tak berdosa. Tidak berdosa kerana tak sengaja. Jangan sama kan. Dan yang tiada yakin, okey, tetapi haram atasnya berbuka puasa serta syak. Berbuka puasa tu dalam keadaan syak, haram, berdosa. Akan masuk matahari, akan maghrib. Dan sunat berbuka puasa itu dengan 3 biji kurma. Kita baca secara ringkas lah. Nanti kita masuk betul-betul bab, nanti kita detailkan. Yang ni kan kita lompat kan. Okay. Kita baca secara ringkas, saya nak habiskan ni je. Dan sunat berbuka puasa itu dengan 3 biji kurma. Jika ada, bukalah 3 biji kurma. Tahulah lapar sangat dah nak makan nasi kerabu. Dah memang nak nampak dah ayamnya dengan dagingnya, macam-macam nak makan. Tapi mulakan dengan 3 biji kurma. Sunat 3 biji kurma. Jika tiada, jika ada, kalau ada 3 biji. Jika tiada, maka sebiji kurma juga. Dan jika tiada jua, maka berbuka dengan air. Dia sebenarnya ada lagi dia punya turutan. Yang pertama dengan kurma 3 biji. Yang kedua, kalau tak ada 3 biji, mana yang ada lah setengah biji ke, mana janji kurma. Buka dengan tu. Buka tu maksudnya makanan yang pertama. Yang kedua, makanan yang tidak disentuh oleh api. Sebab tu dia kata air. Sunat dengan air. Sebab air yang tidak disentuh oleh api.
Sunat. Ataupun apa-apa buah-buahan yang lain yang tak disentuh oleh api. Itu tu. Maksudnya kalau boleh masa buka tu bukan makanan yang disentuh oleh api. Maksud sentuh oleh api tu macam kari tu sentuh api lah tu, walaupun tak kena direct, tapi maksudnya dimasak. Kalau boleh jangan. Sunat makan buah kurma, tak ada buah kurma, sunat makan apa sahaja yang yang tidak disentuh dengan api. Banyak ada makanan yang tak sentuh dengan api kan. Okay? Lepas kalau tak ada juga air lah, air saja. Air yang tidak disentuh dengan api, bukan air masak lah. Air masak yang menggelegak tu bukanlah. Air tak penapis ke. Okay? Sunat. Lepas pada tu barulah makan yang lain-lain yang disentuh oleh api tu, barulah makanlah. Dan sunat kemudian daripada berbuka. Ni menarik. Ini boleh garis. Siapa ada kitab tu kena garis ni. Sebab payah nak jumpa dalam kitab-kitab. Bukan doa tu yang ni. Dan sunat kemudian daripada berbuka, lepas berbuka. Ini yang payah nak cari ni. Kalau ketika berbuka puasa sunat membaca doa, itu biasa jumpa. Sunat kemudian tu selepas daripada berbuka itu membaca Allahumma laka sumtu. Samalah, wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lepas buka puasa, bukan sebelum, maksudnya lepas makan. Tapi yang terbaiknya doa ni. Ini doa terbaik. Yang tadi pun okey juga, yang ini pun okey juga. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Allahumma dhahaba adh-dhama'u wa batallatil ghuruq wa thabatal ajru insyaallah taala. Ini memang doa yang terbaik. Doa buka puasa yang warid daripada Nabi. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Allahumma dhahaba adh-dhama'u wa batallatil ghuruq wa thabatal ajru insyaallah taala. Biasa baca. Dia tak je dengar. Ya Allah malaka sumtu wa bika amantu tu biasa kan. Yang zahabat dhama'u wa batallatil ghuruq wa thabatal ajru insyaallah taala. Yang tu tak biasa dengar kan. Sedangkan di antara dua tu riwayat yang lebih kuat yang zahabat dhama'u. Allah malaka sumtu tu dia duduk bawah sikit. Tapi okey juga. Bukan tak okey. Doa, takkan ada doa yang tak okey kot. Cuma dari sudut martabat zahabat dhama'u lagi kuat. Maksud kena baca ni. Tapi bukan sebelum baca bismillah saja. Sebab kan nak mempercepat kan. Dia tak sama macam kita nak makan sekejap lagi, makan malam. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Baca macam-macam. Panjang sebab tak ada pun tuntutan untuk cepat-cepat makan. Jadi bacalah doa panjang-panjang, malah baca doa tahlil lagi panjang-panjang. Sebelum makan tu. Tak ada masalah sebab mana ada tuntutan jika buat tahlil pergi rumah orang, cepat-cepat makan. Ada tak tuntutan tu? Mana ada. Jadi baca doa tu panjang-panjang, malah depan rezeki lagi, elok lagi baca doa. Tapi ketika buka puasa ada tuntutan untuk cepat. Jadi baca apa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim atau bismillah aja. Bismillah terus atau bismillahirrahmanirrahim. Makan 3 biji, minum air. Lepas tu Allahumma laka sumtu. Kalau nak yang riwayat ini Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zahaba adh-dhama'u wa batallatil ghuruq wa thabatal ajru insyaallah. Insyaallah taala. Siapa? Terbaik Ataupun ada orang buat gini. Saya pernah tengok tok guru juga buat. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dia makan. Dia macam tu. Lepas tu habis dia makan sikit je, makan, minum, zahabaz dhama'u wa batallatil ghuruq wa thabatal ajru insyaallah taala. Boleh juga. Sebab dia bukannya mesti tu sunat kan. Jadi dia masih lagi taklah ketat sangat. Cuma bacaan doa sebenarnya, bacaan doa dalam buka puasa adalah selepas, bukan sebelum. Selain daripada buka puasa, semua sebelum makan. Lepas tu Allahumma barik lana fima razaqtana. Sesuai dengan makna tu. Ya Allah berkatilah apa yang kau rezekikan kepada kami. Apa nak yang akan makan, jangan jadikan makanan kami ni jadi api neraka nanti. Kan sesuai. Sebab makanan ada kat depan. Bacaan doa ni adalah sesuai selepas. Mari kita tengok maksud dia apa. Artinya ya Tuhanku, bagimu jua puasaku dan dengan segala rezekimu jua ku buka puasa. Hai Tuhanku, telah hilanglah dahagaku dan basahlah segala uratku dan hasillah pahala jika dikehendaki Allah Ta'ala. Kenalah tu. Telah hilanglah dahagaku. Kalau tak minum lagi nak hilang dahaga macam mana? Jadi doa ni sesuai selepas.
Bolehlah nak buat macam mana? Nak baca bismillah makan dulu. Kalau dalam kitab kita macam nilah. Bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Makan dulu. Sebab Nabi pernah suruh seorang ghulam, budak ni untuk baca bismillah. Ya ghulam samillah. Wahai budak, bacalah, sebutlah nama Allah. Budak tu pun bismillah. Bismillah je. Kalau cantik kita tambah bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada dua lah boleh. Dia panggil tasmiyah boleh, basmalah pun boleh ketika nak makan. Tasmiyah ni bismillah saja. Basmalah bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu makan, lepas tu kita bacalah doa kita. Yang paling kurang pun lepas makan tu, nak makan nasi yang lain-lain nanti ni, stop dulu kejap, baca doa. Angkat tangan je, tak payah alhamdulillah, tak perlu dah. Terus zahabaz zama'u wa batallatil ghurub wa thabatal ajru insyaallah taala. Dah, sambung makan. Tu cara dia. Tapi kita jaranglah buat macam ni. Dan sunat memberi makan akan pembukaan puasa orang yang puasa. Jikalau sebiji kurma atau seteguk air sekalipun, tambah kot, sekalipun kena buka puasa, kena buat kat rumah kita. Sini ada buka puasa? Ada? Di masjid? Ada. Tak payah ada kat rumah. Masjid ni ke dah penuh? Full? Penuh dah. Tu orang yang haloba, dia tahu dah. Belum apa-apa penuh dah. Aku nak 7, aku nak 5, aku nak. Mu nak semua bagi kacang kat orang lain ni. Sebab apa? Ni tengok ni. Sunat bagi makan orang buka puasa. Walaupun sebiji kurma, walaupun seteguk air. Sebab besar pahala dia tu. Maknanya walaupun tak ada duit, sebiji kurma tak ada duit. Sebiji kurma berapa sen? Macam tu, sampai macam tu sekali. Lebih-lebih lagi, hari ni berapa 100 orang ke berapa 50 orang yang makan ni, semua disponsor kan? Oh lagi lah. Orang yang haloba, dia tahu haloba, bukan haloba dunia, haloba akhirat. Dia tahu kelebihan. Awal-awal lagi, buka je dia dulu. Dan yang terafdal, ada juga yang terafdal sekurang-kurangnya kurma atau air. Tapi kurma atau air tak kenyang. Yang ada tak yang lebih besar pahala lagi? Ada. Hendaklah ada makanan itu mengenyangi. Kenyanglah. Mengenyangi, kerana sabda Nabi SAW, man aftara sa'iman falahu ajru fa'ilihi wala yunqasu min ajri sa'imi syai'un. Barang siapa memberi makan akan pembuka puasa orang yang puasa, maka adalah baginya pahala seperti orang yang puasa itu, dan tiada kurang daripadanya pahalanya suatu jua pun. Besar pahala. Iaitu bagi orang buka puasa, pahala yang dia puasa tu dapat. Habis dapat kat kita pahala dia naya, dia tak ada pahala. Tidak, pahala dia kekal. Dia boleh macam photostat. Macam photostat. Pahala boleh photostat. Jadi maksudnya double, triple boleh dapat. Kalau dia bagi makan 50 orang, makanan yang mengenyangkan 50 orang, 50 pahala, tambah dia 1, 51 pada hari itu dia dapat. Pahala puasa ni besar, bukan kecil. Sebab antara pahala yang tak boleh tukar-tukar. Kita biasa dengar cerita kan, dekat padang mahsyar nanti, kalau kita ada buat hal dengan orang atas dunia, orang tu pergi tuntut. Kalau kita tak selesai di atas dunia, dia mari tuntut. Bila dia tuntut, waktu tu kalau kata dia kita pinjam duit dia 10,000, lepas tu tak bayar lagi, kita ambil barang dia, lepas tu tak pulang balik dan sebagainya lah, yang buat hal dengan orang lah. Dekat akhirat nanti nak bayar duit, nah aku pinjam 10,000, ambil balik. Tak mau dah waktu tu. Dia ada satu je waktu tu, pahala dengan dosa. Takkan aku banyak dosa, ambil kamu bayar 10,000 tu. Hoi, siapa nak? Dia bagi pahala lah. Pahala mu ada apa? Pahala haji. Oh, mu nak pahala haji. Aku 10,000, pahala haji 30 lebih. T20 lah. B40. Tengoklah haji. Oh, tak boleh. Dia memang dia bincang. Malaikat ada sebagai pemerhati. Oh, aku nak pahala semayangmu selama 2 bulan. Kita tengoklah berapa yang munasabah dengan harga hutang dia yang kita tu. Bukan bagi semua, aku nak semua pahala kau. Tak boleh. Hutang 10,000, bayar kadar 10,000 lah. Cuma tak tahulah waktu tu macam mana. Okey, kau ada pahala sedekah kan,
Seumur hidup kau sedekah 10,000. Kalau sikit-sikit RM1, sampai 10,000. Aku nak semua sedekah tu. Sebab kau hutang aku 10,000. Kena tu. Boleh kata setara tu. Maka dapat. Dia seolah-olah tak pernah bersedekah. Sedangkan dia ada juga sedekah. Semua dapat kat kawan ni. Okay. Maknanya kita faham, apabila dekat sana nanti boleh lagi, maksudnya boleh lagi nak selesai di sana dengan pertukaran pahala. Kalau pahala dah habis, dosa kawan tu pula dipikul. Kau hutang aku ni, kau ingat kau ambil kereta aku tak pulang, hilang macam tu. Kata nak pinjam, lepas tu buat harta hilang gitu. Harga berapa dinilai kan? Okey, sekarang aku nak, aku tak ada pahala dah, semua dah bagi, beratur tunggu. Macam ni aku ada dosa ni. Aku bagi kamu dosa, mu tanggung dosa aku. Kena tanggung, dah tak ada pahala dah nak bagi. Elok-elok dia tak pernah buat dosa, tanggung dosa orang tu. Bila dah semua pahala semua tak ada, kalau timbang tak payah timbang dah. Gini tak payah timbang dah. Maka pada waktu tu semua akan menimbang-nimbang. Tapi sebenarnya ada satu pahala yang tak boleh. Sistem butter dia panggil tadi. Tukar-tukar pahala, tukar dosa tadi tu, yang bertukar-tukar, ada satu yang tak boleh. Puasa. Puasa tak boleh. Maksudnya pahala puasa ada duk asing. Duk asing, terkunci. Jadi walaupun dah berlambak-lambak dah bagi pahala semua dekat orang, sehingga habis pahala dia bagi kat orang. Katalah banyak buat hal dengan orang dalam media sosial dan Facebook, duk maki orang, duduk sebar benda-benda merepek, lepas tu duk tuduh orang, duk fitnah orang kan, kena tanggung. Media sosial ni tengok, wah viral sejuta, siaplah tunggu kat pada mahsyar, sejuta orang tunggu dia. Sekarang ni jangan main. Dulu payah nak buat hal dengan orang. Kalau orang zaman dulu dalam 30, 40, 50, 100 tahun lepas, kalau nak beratur tunggu dia, saya rasa ada 1,000, 2,000 orang je yang beratur, yang dia boleh buat hal. Tak ramai sangat pun, payah nak buat hal dengan orang. Tapi sekarang yang beratur tu main 20 juta, 30 juta orang. Sebab media sosial ni, buatlah fitnah apa-apa kat orang. Beratur, habis lah ni. Tapi dia ada pahala puasa. Pahala puasa dia ada dekat tepi tu. Contoh lah, ada dalam bekas, terkunci, tak boleh ambil. Tu special puasa. Sehinggalah habis dah. Okey, semua dah berjuta-juta orang, semua dah selesai dah. Habis dosa berlambak, pahala langsung tak ada. Masa nak timbang tu baru buka peti ni. Peti apa ni? Peti pahala puasa. Kenapa tak dibagi tadi tu? Tak boleh. Puasa tak boleh. Tu hebat pahala puasa. Maka dia ada jugalah pahala sikit. Tak tahulah sikit ke banyak. Allah je akan membalaskan pahala puasa. Buatnya entah macam mana, pahala puasa tadi sebenarnya lebih berat daripada dosa yang macam-macam tadi. Boleh jadi. Sebab Allah je yang membalaskan pahala puasa. Yang lain-lain memang terbahagi kepada sampai maksimum 700. Sedekah RM1 dia jadi RM700. Ada keadaan tertentu dia berganda, tapi sampai 700. Tapi pahala puasa tak ada ganda, Allah sendiri balas. Bila Allah sendiri balas, tak tahu. Mungkin juta-juta, mungkin RM1 tu, tak tahu jadi macam mana pahala puasa tu. Dengan puasa sehari seolah-olah pahala banyak, satu gunung Uhud ke, tak tahu. Tapi Allah sendiri balas. Dan pahala itu tak boleh ditukar-tukar. Mana tahu pahala dosa dah berlambak ni. Tengok dosa ni, tak ada harapan aku ni rasa. Tiba-tiba kejap, mu ada puasa lagi tu tak? Buat keluar puasa. Letak. Ui, ya ada harapan. Ni pahala ni. Mana tahu? Sebab pahala puasa hanya Allah je balas. Kita tak tahu banyak mana. Lama. Berat belah pahala. Padahal dia dah kata aku tak ada harapan lah bila tengok pada dosa tu. Boleh jadi. Maka puasa tu penting lah. Puasa tu bukan kecil-kecil. Pahalanya besar. Tiba-tiba pahala puasa kita yang banyak simpan tu termasuk puasa orang yang kita bagi makan. Tengok-tengok timbang. Puasa dia habis timbang dah. Tengok. Tak cukup lagi, berdosa banyak lagi ni. Oh ada. Puasa. Ni puasa bukan aku puasa ni. Kenapa ada juga banyak pula tu? Kejap, cek balik. Cek. Rupanya pahala orang. Macam mana mu boleh dapat pahala puasa orang? Dia bagi makan. Betul kata orang yang haloba dia tahu kelebihan bagi orang buka puasa ni, biar makanan dia yang buka puasa tu, yang membatalkan puasa tu, biar makanan dia. Lepas tu hari tu kenyang. Besar pahala, bukan kecil. Besar pahala puasa. Sampai kan tak boleh tukar.
Pahala lain boleh, pahala korban. Silap-silap orang ambil nanti kat akhirat nanti. Dah buat hal dengan orang sangat, orang boleh ambil. Pahala-pahala haji, pahala semua orang boleh ambil. Kalau buat hal dengan orang lah. Kalau ada hutang dengan orang. Tapi pahala puasa tak boleh. Kan besar tu. Sebab itulah. Bab bagi orang makan buka puasa ni, janganlah kerikut. Janganlah. Ada orang, ni teknik lah saya tengok. Dia taklah senang sangat. Duit taklah banyak sangat. Teknik dia macam mana? Kita kedik dia ni. Bila orang nak buka puasa, orang dah ke, ni semua orang. Tak apa-apa, saya dia sponsor lah maksudnya pada hari tu. Dia tak ada banyak apa, dia beli sekotak je buah kurma. Masa dekat-dekat lagi 30 saat gitu, bunyi bila dah masuk, bunyi kokek dah tu bunyi. Nak azan, dia berdiri, dia bagi 2 butir, 3 biji seorang. Orang tu pegang kurma dia, takkan tak nak ambil. Buka dengan dia punya. Pandai. Buat apa masing-masing lah. Kena cekedik lah. Dia tak boleh biar je lah. Tak boleh, kena cekedik. Dalam masalah ni kena cekedik. Macam mana kita cekedik dalam masalah dunia? Kona kau tu, kona kau ni, kona kau tu nak cari duit. Begitu juga masalah akhirat. Kona untuk cari pahala. Kena cekedik. Habis dah 30 kan, 30 hari full. Boleh letak kuih lagi? Tak boleh. Buat je lah hari tu, letak je lah. Kuih ke apa ke, buatlah apa-apa pun. Kan Allah dah 30, tak ada harapan aku rugi aku. Tak rugi. Buat onde-onde. Orang kampung saya panggil kekocang. Tu kekocang yang bulat tu. Buat yang tu tak mahal pun. Buat sedap-sedap sikit, besar-besar sikit. Buat, tengok berapa orang letak. 2 biji, 2 butir. Itu je modal dia, itu je yang dia ada. Kalau aku ada, aku nak sponsor ni. Itu je ada. Jangan buat lebih kurang. Benda ni benda besar. Bukan benda kecil. Pahala ni. Dan sunat bagi puasa itu makan sahur. Kerana sabda Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kamu, maka bahawasanya makan sahur itu berkat. Jangan tak sahur. Sahur hari-hari. Sahur hari-hari. Ini antara yang selari dengan nafsu kita lah. Makan, kurang sikit lapar nanti, kan? Sahur. Jangan duk tunjuk hebat, mentang-mentang lah dia, ketul-ketul situ, main besi. Tiba-tiba aku boleh tahan lah. Sikit ni berapa jam je, baru 12-13 jam. Jangan, sahur lah. Sahur juga. Tapi kalau tak berapa nak lalu, tengok dia kata apa? Dan hasillah sunat makan sahur itu dengan minum air jikalau seteguk air sekalipun. Dan yang afdal hendaklah ada sahur itu dengan kurma. Ni bagus ni. Jangan ingat sahur dengan nasi aja. Jangan lupa kurma. Macam mana kita nak buka puasa, kita tak lupa kurma, begitu juga nak sahur jangan lupa kurma. Tak kisahlah nak makan dulu kurma ke, nak makan nasi dulu makan kurma, kurma jangan tinggal. Kurma ni. Paling kurang makan kurma 3-4 biji, minum air kalau tak lalu sangatlah. Kalau lalu tak apalah, makan nasi, makan kurma. Kurma jangan tinggal. Ketika sahur. Walaupun seteguk air, kalau tak tahu malah dah sangat. Gok juga seteguk air dengan niat sahur. Sebab ada berkat. Dekat sahur tu ada berkat. Afdal. Kalau nak buat makanlah. Cuma paling kurang apa, makanlah dengan kurma. Kurma jangan tinggal. Okey, sahur. Tapi sahur dia ada syarat. Syarat sahur dia kena waktu penghujung malam. Mudah kata pukul 4.05. Dia tak boleh sahur ke 12. Ada orang sahur, pergi jumpa kat kedai, kita berbalik masjid ke apa, tadarus ke apa, balik pukul 12 nak sampai rumah, tengok ada kedai. Oh, enak. Sahur. Sahur apa pukul 12.30? Sebab dia malas nak bangun tu. Sahur untuk mungkin sembahyang subuh nak bangun pukul 7 kot. Nak sayang ke tidur dia tu. Dah lah time tak puasa pun sayang ke tidur. Puas time bulan Ramadan pun dia sayang ke tidur dia. Jadi tidur dia kalau bangun pukul 5 makan-makan, lepas tu sembahyang subuh pukul 6, 6.30, pukul 7 baru boleh tidur balik. Dia sayang 2 jam tu. Dia nak bangun pukul 6.30 ke tanpa sahur, tanpa bangun makan, maka dia sahur awal-awal pukul 12.30, pukul 1, kedai penuh. Cuba tengok, ramai ya. Mana belajar tu lah. Tapi makan tu tak salah, tapi bukan sahur tu, nama makan lah. Makan malam namanya. Tapi bukan sahur, tak dapat pahala sahur.
Tak dapat. Dia mesti 1/3 malam. Malam tu daripada maghrib tu sampai subuh bahagi 3. Pukul berapa? Tu lah. Kalau kata kita ambil pukul 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 jam malam bahagi 3. 3 jam lebih. 3 jam dekat 4 jam, 3 jam lebih untuk 1/3. Jadi lebih kurang pukul 4 lah, 4/5 lebih kurang. 4 pukul 5. Itu baru nama sahur. Bukan sahur pukul 12. Dan sunat mentakhirkan makan sahur itu selama tiada jatuh padanya syak akan terbit fajar. Itulah. Sunat mentakhirkan makan sahur, lambatkan. Kalau boleh selambat yang mungkin. Cuma Nabi amalkan bacaan 50 ayat Quran baru azan. Lepas habis makan ni, minum gok-gok, baca Quran. Kemudian 50 ayat yang sedang-sedang, ayat sederhana. Lepas tu masuk subuh. Itu yang kita orang Melayu ni buat imsak. Waktu imsak dia panggil. Waktu imsak. Imsak ni maksudnya menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Itu maksud imsak. Imsak ni adalah menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Jadi 10 minit terakhir dia panggil imsak. 10 minit terakhir sebelum masuk subuh dia panggil imsak. Imsak tu bukan wajib, sunat. Sunat menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Imsak dia 10 ke 15 minit gitu. Jadi 5 hingga 10 minit sebelum subuh sunat imsak, bukan wajib, sunat. Imsak tu apa? Menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Tak makan, tak minum dan sebagainya lah. Tapi bila masuk je subuh wajib imsak. Itu je. Masuk subuh wajib imsak sampai maghrib. Bila masuk maghrib tak sunat imsak. Tak sunat imsak. Malah boleh jadi makruh imsak. Imsak tu apa? Menahan diri daripada melakukan perkara. Kalau nak mudah sangat, makan minum lah. Istilah syarak dia panggil imsak. Orang Melayu panggil makan minum. Jadi bila masuk maghrib makruh imsak. Makruh tak makan, tak minum. Kalau 10 minit, 15 minit sebelum subuh sunat tak makan, tak minum. Dah masuk subuh wajib tak makan, tak minum. Tu panggil wajib imsak, sunat imsak, makruh imsak. Jadi selagi dia yakin belum subuh lagi, maka lambatkan untuk makan tadi. Biar ujung-ujung, biar sempat lah. Agak-agak biar sempat. Paling cantik kita sekarang ni berapa? 6, 9 minit. Paling cantik sekali berhenti tu pukul 6 berhenti dah. Paling cantik. Maknanya bangun tu 5 bukan bermula makan 5.30 lah kot. Paling cantik sekali. Azan. Paling cantik 5.30 lah makan. Baik, azan kejap, jadi kita sambung sikit lagi. Ada satu muka lagi ya. Okay. Azan.
La haula wala la haula wala quwwata la haula la haula La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Syarafa wad darajatal 'aliyatur rafi'ah. La tukhliful mi'ad. Dan sunat baginya meninggalkan segala keinginannya yang diharuskan. Sunat tinggalkan keinginan yang diharuskan. Sunat, keinginan yang haram wajib tinggalkan. Keinginan yang boleh buat tapi sunat tinggalkan. Walaupun ianya harus, walaupun ianya tak berdosa kalau buat, tapi sunat tinggalkan juga. Kat mana ni? Apa dia ni? Yang diharuskan yang tiada membatalkan puasa. Tak batal puasa pun kalau dia buat perkara tu, tapi sunat tinggalkan juga. Apa dia? Seperti bersedap-sedap dengan suatu yang didengarnya. Senang cerita sekarang dengar radio macam tu. Sedap-sedap dengar kan, dengar benda-benda merapu macam tu. Makruh. Sunat tinggalkan. Dengar radio tu sunat tinggalkan. Kecuali dengar radio tapi dengar ada kuliah IKIM ada FM. Itu kuliah. Ni cerita dengar yang lagu, dengar lagu. Termasuk lagu raya. Termasuk lagu raya. Waktu puasa, malam dengar lah. Siang-siang waktu puasa ni. Dan yang dilihat pun sama juga. Tengok TV, tengok apa semua. Kecuali tengok TV tu tengok majlis ilmu, tu lain lah, boleh lah. Yang ni maksud yang senang-senang. Yang tengok TV tahu-tahu 3 jam tak sedap. Yang tu makna lara tu. Kuliah tak ada kuliah, tak sedar dah 3 jam. Rasa macam 30 minit. Mana ada 30 minit rasa macam 3 jam. Jadi dia yang lara ni. Yang lara dengar tengok cerita, tengok apa. 3-4 jam kan. Biasa cerita lah. Tengok baca bacaan yang lara. Tapi harus tak berdosa pun. Elok tinggalkan. Baca bacaan-bacaan apa-apalah yang melalaikan walaupun tak berdosa. Ya. Dan yang disentuh sama juga. Yang disentuh ni memang kena kat semua orang. Ni sentuh ni. Sebab dia lara, dia galik pelik lah. Bukan galik biasa, peliknya galik. Tahu-tahu 2 jam, tahu-tahu 3 jam. Cuba buka kan, tengok. Tak sedar. Nak tidur ni pukul 12 ni. Tahu-tahu pukul 1:30. Duduk ni lagi. Tak habis-habis. Kaih mujur tak berlubang telefon tu. Tu tak kira TikTok lah, Facebook lah, apalah. Sikit-sikit dah lah. Jadi maka kat sini makruh. Sebab dia memang kalau katalah pukul 5:30 tunggu nak buka puasa. Saya ingat dulu, kalau 5:30 tunggu nak buka puasa dulu tahun 80-an. Rasa macam ya Allah lama lah. Ya Allah. Tengok 5:30, 5:30 tunggu. 5:40 tak lagi, 5:37 cepatlah. Tapi sekarang tak ada sekarang ni. 5:30. Tengok ke ni tahu-tahu 6:30. Tengok dia tahu dah buka puasa. Laranya. Rugi masa. Kalau baca Quran dah banyak lah. Kalau kita tengok, kita kira berapa lama buka skrin ni, boleh tengok ni kat dalam ni ada aplikasi. Kalau kita tengok berapa lama dia menyala untuk kita tengok. Kita aktif, boleh tengok. Rasanya sebulan, kalau kita guna untuk baca Quran, sebulan sekali dah khatam.
Sebulan sekali khatam Quran. Yang kita tengok benda ni. Sama lah sebut tadi, ini tengok benda lara lah, bukan tengok bacaan Quran, tengok tajwid, tengok kuliah, dengar, bukan yang itulah, yang lara. Sebab biasanya yang kuliah-kuliah apa semua ni tak larat nak dengar lama-lama. Tak larat. Sejam paling lama tu pun habis, sakit orat habis dah. Rasa macam nak masuk ward dah. Duduk 7 hari dalam ward rasa macam tu dah. Nak kena masuk air, masuk darah dah. Rasa sebut sejam. Iya, dia punya kebas tu, rasa kebas ni rasa macam nak kena potong kaki dah esok. Macam macam kecil manis tahap 4 dah. Tunggu masa nak potong kaki. Bila ni? Tengah kuliah tu. Wallahu alam. Segar terus. Hilang penyakit semua. biasa tu. Jadi benda-benda lara ni elakkan ketika puasa. Yang pegang-pegang yang disentuh. Ataupun apa-apalah yang disentuh-sentuh, yang pegang apa-apa duk main getah. Yang dipegang, dia galik, main dam, lagilah tu. Yang galik-galik yang disentuh. Dan yang dicium seperti bauan. Duk bau wangi-wangi, bau-bauan seronok, bau seronok gitu. Pun tinggalkan. Walaupun dia tak membatalkan puasa. Dan bunga-bungaan, bau bunga-bunga yang wangi-wangi itulah. Dan menjabat ia. Pegang jabat ni pegang lah. Jabat, pegang-pegang bunga, pegang-pegang apa, bau-bauan yang menyebabkan dia jadi galik. Kita tak nak galik. Kalau boleh nak sedar ketika puasa tu, tak nak galik. Tak tahu dah sejam, tak tahu 2 jam, tak mahu yang tu. Dan menilik dia. Menilik bersama juga. Ada orang suka tilik ni ikan. Kita tengok, kau tengok apa? Dia ada akuarium besar, lepas tu ada ikan apa, arwana tu. Ikan apa tu? Kelisa tak? Kelisa emas lah, kelisa perak lah, macam-macam. Dia duduk, ni dia punya akuarium dia besar juga. Dia duduk, tengok macam tengok TV. Saya perhati duduk kat belakang. Apa kena ni? Hei, tengok apa? Tengok ikan lah. Tengok apa itu? Tengok. Dia galik. Makruh. Ada seorang Cina tu, dia tengok gitu juga. Saya kata kenapa tengok? Dia galik juga. Dia kata cantik lah. You tengok apa sebenarnya? Kadang-kadang dekat sisik arwana tu keluar nombor. Tak apa orang Cina. Keluar nombor. Kadang-kadang keluar nombor. Kalau emas punya keluar nombor. Mahal betul. Puluh-puluh ribu harga tu. Mahal. Kecil pun berapa ratus lah. Mahal. Kelisa. Rupanya tengok nombor. Tapi orang Melayu tak tengok nombor. Cuma dia tengok galik. Ada orang tengok pokok. Pokok apa? Yang tak besar-besar pokok tu. Bonsai. Dia tengok lawa dia punya tu. Ada orang minat lah. Semua makruh. Kerana bukan masalah tengok tu makruh. Masalah dia jadi galik. Apa saja yang meralikkan ketika puasa, makruh. Galik. Nanti bukan puasa malam-malam tengok lah. Yang galik-galik jangan tengok. Tak nak galik ketika puasa. Maka demikian itu makruh. Dan sunat baginya meninggalkan berbuang darah. Bekam, sunat jangan bekam. Dah lah penat-penat bekam lah pula tu. Sunat jangan bekam. Bekam bila? Ni time ni sekarang ni. Lagi sehari 2 tinggal ada. Bekam leher sini, kepala sikit. Nanti Ramadan nanti sihat. Memang waktu time dia. Bekam sebelum dah masuk Ramadan makruh. Ketika puasa. Kalau malam tak makruh, tapi dia ada masalah lain pula. Kerana lepas bekam dia tak elok tidur. Dia ada masa-masa tertentu tak elok mandi. Dia adalah dia punya perubatan ni. Nak bagi darah dia begitu begini. Saya pun panjanglah cerita dia. Jadi kalau dia buat malam, lepas tu tidur. Jadi malam pun tak elok buat dari sudut kesihatan. Siang pula tak sudut buat dari sudut hukum syarak makruh. Jadi jangan buat waktu puasa. Ya. Meninggal berbuang darah. Ataupun dia bukan panggil bekam, dia panggil al-fasdu. Mesti dengar? Fasdu. Dia macam bekam tapi dia lain sikit. Darah dia keluar lain macam sikit. Keluar gitu. Dia dekat. Tahu macam mana dah dia buat. Dia panggil al-fasdu. Itu pun makruh juga. Dia ada memang perubatan Islam ada. Dia bukan bekam je. Dia al-fasdu. Dia cari kat urat. Keluar darah. Kita tengok ngeri je. Pun makruh juga. Tak silap nama al-fasdu nama dia. Kan betul tak sebut saya? Betul tak? Dan meninggalkan mencium isteri pada mulutnya. Tunggu malam-malam siang-siang asal duduk dekat-dekat, duduk jauh. Sebab dia boleh makruh dan dia boleh menyebabkan silap-silap 60 hari kena kafarah. 60 hari kalau dah
tak sempat nak break, accident. Jadi jangan. Sebab tu ada orang tua-tua dulu, dia tak bagi kahwin bulan Rejab Syaban, tak bagi. Janganlah bulan Rejab Syaban, janganlah kahwin. Bahaya. Tak boleh, payah, tak reti nak break time bila. Takut-takut jadi lain pula. Satu hari bersetubuh di siang Ramadan, 60 hari berturut-turut wajib puasa. Hari ke-59 tak puasa, pening, jatuh, minum air sebab stroke haba, sebab badan terlalu penat, minum air, kena ganti 60 daripada awal balik. Itu kalau sehari. Kalau 2 hari, janganlah buat kerja-kerja gitu. Malam kan ada. Atau menyentuh isteri pun sama, menyentuh dengan syahwat dan barang sebagainya. Dan jangan itulah, perkara-perkara syahwat ni jangan buat ketika puasa. Malam tak apa. Jika tiada takut, ia akan inzal mani. Jika dia tiada takut, dia tak kisah pun, tak kalah sampai keluar mani duk pegang gitu, dia kata. Jika dia kata dia tak risau, dia dapat tahan daripada keluar mani dengan dia beristimta', dia panggil mubasyarah dengan isteri dia. Dia dapat tahan, dia kata, maka hukumnya makruh. Kalau dapat tahan, hukumnya makruh. Dan jika takut ia akan dia tak boleh tahan, maka iaitu haram. Yang demikian itu dan meninggalkan dia itu wajib. Kalau dia tak tahu, aku tak tahu, kadang-kadang telajak, kadang-kadang kalau macam tu haram, cium haram, pegang haram, semua haram. Tapi kalau dia kata aku yakin dapat jaga, makruh. Dan makruh bagi orang puasa itu bersugi. Saya sebut ringkas je lah. InsyaAllah kita akan detailkan nanti bila kita masuk bab dia nanti. Dan makruh pada yang puasa itu bersugi kemudian daripada gelincir matahari. Gelincir matahari itu zuhur. Lepas zuhur, makruh gosok gigi, makruh sugi. Sama ada gosok gigi pakai ubat gigi pun makruh, tak pakai ubat gigi pun makruh, bersugi pun makruh, dengan kayu pun makruh. Daripada zuhur. Bawah zuhur tak apa. Atas zuhur sampai maghrib. Kerana sabit daripada hadis Nabi, bau mulut orang yang puasa lebih harum daripada kasturi. Lebih harum, bukan harum, lebih harum daripada kasturi. Jadi bila bermula bau, bermula zuhur hingga ke maghrib, waktu tu yang bau. Tiba-tiba dia buang bau kasturi tadi, dia buang bau busuk. Kecuali dia perlu berjumpa dengan orang yang memerlukan menjaga maruah Islam. Nak jumpa kan, ada nak bisnes nak buat, nak jumpa, dia kena cakap dekat-dekat juga, nanti kawan tu pening bala. Last sekali orang kafir pun tengok juga, orang kafir kata apa? Oh, pengotor Islam ni contoh. Maka waktu tu tak makruh dah, gosok lagi gigi. Sebab nak jaga maruah Islam. Tapi secara umumnya makruh. Membuang bau busuk tadi tu, bau busuk mulut, bau busuk air liur dan bau busuk perut, yang mana asid telah nak makan sesuatu dalam perut, perut tak ada. Perut tak ada makanan. Dalam perut tak ada makanan. Maka dia akan naik wap. Wap tu akan masuk mulut. Mulut tu bercampur dengan air liur. Air liur pula kurang, kering. Sebab air liur kering. Sebab tak makan, tak minum. Maka campur dia tu, bau dia power. Tapi tak boleh buang. Jangan buang. Sunat, biarkan aja. Kecuali tadilah nak menjaga maruah Islam. Dan disunatkan bagi puasa itu, dan disunatkan bagi yang puasa itu meluaskan nafkah atas isi rumahnya. Dan berbuat kebajikan dengan segala keluarganya. Ini dengan orang punyalah bagus sangat, bagi belanja tu belanja, dengan keluarga kedekut. Lebihkan keluarga. Bulan Ramadan lebih, nak makan apa? Nak makan kurma. Kurma yang segar nak, segar kan mahal. Kurma yang keruk-keruk. Kurma yang muda tu. Nak itu? Boleh. Beli 100 gram. Tak payah beli 1 kilo, mahal. Untuk buka gitu. Nak makan apa? Nak makan yang agak ni, kambing golek, beli. Sedekah ahli keluarga lebih besar pahala ni. Dan isi kampung, ahli kampung pun sama. Buat kenduri ke, buat apa, buat makan, buat buka puasa. Ahli kampung. Dan banyak-banyak sedekah. Banyak-banyakkan sedekah secara umum. Dan banyak tilawah, banyak baca Quran. Dan banyak-banyak iktikaf dalam masjid. Banyak iktikaf dalam masjid. Kalau kita biasa lepas pergi lepas isyak balik, kali lepas isyak jangan balik, tadarus dulu ke apa dulu. Kalau biasa lepas zuhur datang sembahyang berjemaah balik, duduk kejap sejam ke. Lepas asar duduk kejap dan sebagainya. Biar lama sikit. Lepas subuh lebih-lebih lagi. Duduk lama sikit. Kecuali ada kerjalah. Iktikaf, niat iktikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Niat, kalau tak niat tak dapat. Istimewa lagi pada 10 malam yang terakhir. 10 malam terakhir lagilah duduk kat masjid.
Iktikaf lelaki bukan perempuan. Kerana menuntut Lailatul Qadar, cari malam Al-Qadar 10 malam terakhir. Dan hendaklah dibaca doa pada malam itu, iaitu Allahumma innaka afuun karim. Oh, tak ada karim dalam kitab kita. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tambah karim pun boleh. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini malam Al-Qadar. Sayyidatina Aisyah tanya Nabi, kalau aku jumpa, aku nak baca apa? Nabi kata baca doa ni. Jadi jangan tinggal doa ni. Dan sunat berbanyak-banyak ibadah bagi barang siapa yang melihat Lailatul Qadar itu, kerana firman Allah Taala, siapa yang jumpa tu rezeki besar. Maka banyakkan doa, banyakkan ibadah jika jumpa. Okay? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Berbuat ibadah pada malam Lailatul Qadar dan siangnya itu terlebih baik daripada berbuat ibadah dalam 1000 bulan yang tiada di dalamnya Lailatul Qadar. 83 tahun 1000 bulan. Lebih baik. Yang Nabi suruh cari 80, Nabi suruh cari 10 yang terakhir. Tapi kalau orang mampu, dia buat daripada awal. Sedekah pun jangan lupa. Bak ibadah satu hal, bak sedekah. Tiap-tiap malam sebelum keluar daripada masjid ni, sedekah dulu. Tabung ke apa ke tak kisahlah, sedekah dulu setiap hari. Kalau dia buat 30 hari, garanti dia dapat malam Al-Qadar. Boleh kata garanti lah 30 hari. Dan kalau dia bagi RM1 sehari, daripada RM1 tu boleh jadi 83 kali lah berapa ribu-ribu, saya nak kira tak reti, ganda dia. Itu kalau RM1 lagi. Semula RM1, ujung-ujung 10 terakhir tu RM10 atau RM100. Kalau dia bagi RM100 satu malam sebelum dia balik, 10 hari yang terakhir, baru RM1,000. Garanti dapat pada malam tu. Tak tahulah malam-malam mana satu. Kita sibuk duk cari, tak payah cari. Ambil je 10-10 tu. Lebih-lebih lagi bab sedekah. Mungkin kita tak bangun malam, tapi sedekah kita ada. Jadi 83 tahun, 1000. Kalau RM1 jadi 1000, mudah kata. Dia lebih mudah-mudah katalah. Kalau RM1, pahalanya macam RM1,000. Lebih pada 1000. Itu pun kira-kira congak-congak aja. Allah balas, Allah bayar, tak murah macam tu. Untuk kita faham aja. Kalau 100, berapa juta apa jadi. Kalau 100 hari, satu hari untuk kita dapat. Kita tak tahu hari apa. Kalau tahu hari apa, tak apalah. Tuju kat hari tu aja. Dah kerana tak tahu hari apa, 10 hari terakhir tu lah. Okey? Dan setengah daripada alamat paling kurang nak dapat malam Al-Qadar, dia hendaklah sembahyang maghrib, dia hendaklah sembahyang isyak berjemaah, dan dia sembahyang subuh berjemaah. Dia buat dua ni, sekurang-kurangnya dia dah dapat malam Al-Qadar. Malah sungguh tu. Lagi cantik ada tarawih kat situ. Dia sembahyang isyak berjemaah dan subuh berjemaah, paling kurang. Setiap malam Ramadan dia mesti dapat salah satu daripada malam. Dan setengah daripada alamat Lailatul Qadar itu, bahawasanya sederhana malam itu, sederhana je, tiada panas, tiada dingin, tak sejuk, dan adalah matahari esok harinya pucat, tiada bercahaya, sebab terdinding matahari dengan beberapa malaikat, bukan beberapa ni, ramai sungguh malaikat, pada siangnya yang turun naik mereka itu dengan titah Allah Subhanahu wa taala. Malam tu pakat-pakat tanazzalul malaikatu ruh, turun malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain pada malam Al-Qadar. Kemudian pagi esok tu lepas subuh tu pakat-pakat naik. Oleh kerana malaikat dicipta daripada cahaya dan matahari itu juga cahaya, maka dia jadi macam ada kan. Dia tak blok. Kalau lah malaikat buat daripada kita macam tanah, dia blok, gelap terus. Tapi malaikat pun cahaya, matahari pun cahaya. Dia jadi seolah-olah ada cahaya kat sini lagi. Jadi kita nampak macam gelap tak gelap, itulah. Nak cakap terang tak terang, gelap tak gelap, dia duduk itu. Sebab cahaya malaikat duk naik pada malam tu. Itu cuma tanda lah. Tapi kalau kita jumpa tanda tadi, pagi tu tengok, malam Lailatul Qadar semalam ni. Tengok pada malam, memang sah dah ni. Tak guna. Dah lepas. Kita nak beribadah, bukan nak cari tanda tu. Kita sibuk tu cari tanda tu. Buat apa cari tanda? Aku tahu semalam malam Qadar. Semalam mu apa? Tidur. Baik tak payah. Kita nak ibadah tu. Wallahu alam, kita sambung. Akan datang maksudnya lepas raya nanti. Muka surat 31 lah. Fasal, ini satu fasal pada menyatakan segala syarat mengambil air sembahyang dan segala sunatnya dan makruhnya dan yang membatalkan dia. Muka surat 31.
Lepas gaya nanti tangguh dulu, kita sudah yang tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. 'Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bis salam.